Salam sejahtera semua. So, untuk video kali ini saya ingin berkongsi sedikit tentang kursus PSV e-hailing ataupun taksi lah ya. Okey, saya yakin bila tuan-tuan dah ada kursus tu, tuan-tuan dah ada buku ni ya. Buku ni akan dibagi semasa kursus. Okey, saya nak ulas sedikit tentang 180 soalan yang ada dalam buku ni untuk tuan-tuan praktis tu. Kita akan buat pembetulan sedikit sebab terdapat 7 jawapan yang salah dekat situ ya. Okey, saya buat video ni khas untuk bakal-bakal calon-calon yang nak masuk ujian PSV e-hailing tu. Nak bagi pencerahan sedikit dan membantu sedikit. Saya harap boleh membantu sedikit lah ya. Okey, kita terus pergi kepada 7 jawapan yang salah tu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2, di mana dekat situ ada kesalahan untuk jawapan dia. Soalan nombor 2 berbunyi, pilih kategori kuadran perniagaan yang betul. 1. Perniagaan bekerja untuk anda. 2. Anda bekerja untuk pekerjaan. 3. Anda bekerja untuk majikan. 4. Wang bekerja untuk anda. Kalau ikut pada buku ni, jawapan dia dekat situ adalah B, iaitu 2 dan 4. Tapi jawapan tu sebenarnya salah ya. Jawapan yang sebenarnya adalah D. Semua yang di atas itu termasuk dalam kategori kuadran perniagaan. So, jawapan yang sebenarnya D ya, bukan B. Soalan ni ada keluar. So, sepatutnya tuan-tuan boleh jawab dengan baiklah bila jumpa soalan ni ya. Okey, soalan yang kedua pula, iaitu soalan nombor 7, di mana dekat sini pun jawapan dia salah juga. Menawarkan imej satelit berjalan 360 darjah panorama jalan-jalan street view, perancangan laluan bagi perjalanan dengan berjalan kaki, kereta, basikal atau pengangkutan awam. Pernyataan ini menggambarkan fungsi, kalau ikut jawapan pada buku tu B, meter on. Tapi salah ya, jawapan yang sebenarnya adalah C, Google Map. Pernyataan ini merujuk kepada Google Map, bukan meter on. Meter on tu adalah untuk aplikasi taksi di mana dia anggaran tambang, penjejak perjalanan, semua itu meter on, bukan 360 darjah panorama jalan-jalan ataupun menawarkan imej satelit ini, bukan. Bila satelit saja bermakna dia Google Map ataupun yang satu lagi Waze. Tapi dalam soalan ni dia rujuk kepada Google Map. Okey ya. Soalan nombor 7, jawapan dia salah ya. Jawapan yang sebenarnya adalah C. Alright, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 39. Okey, soalan nombor 39 pun mempunyai jawapan yang salah dekat buku ni. Soalan dia, ditubuhkan dengan objektif utama menjadikannya sebagai sebuah jabatan yang menerajui pengurusan trafik dengan teras perkhidmatan utama. Jabatan ini merujuk kepada, kalau kita ikut jawapan dia dalam buku tu, soalan nombor 39, jawapan dia adalah D, Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD. Itu jawapan yang salah ya tuan-tuan. Kenyataan tu merujuk kepada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, JSPT. So, jawapan yang sebenarnya untuk soalan 39 adalah A, bukannya D ya. Okey, saya harap jelas. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 57. Soalan nombor 57. Soalan dia, bagi meningkatkan keselamatan dan mengurangkan kemungkinan pelanggaran pada waktu malam, sarankan seorang pemandu berhemah hendaklah sentiasa 1. Cermin hadapan kenderaan berhabuk dan menghalang pandangan. 2. Mematuhi had laju yang ditetapkan. 3. Mengawal penggunaan lampu tinggi. 4. Memperlahankan kenderaan dan tidak menggunakan lampu tinggi semasa menghampiri selekoh. Okey. So, kalau kita tengok jawapan pada buku tu adalah B ya. 1, 2 dan 3. Itu salah ya. Okey. Jawapan yang sebenarnya adalah D. Okey. 2, 3 dan 4. Okey. Okey, itulah jawapan yang sebenarnya ya. Bukannya B seperti yang terdapat dalam buku ni. Okey. So, jelas ya. Okey, bagi meningkatkan keselamatan dan mengurangkan kemungkinan pelanggaran pada waktu malam, sarankan seorang pemandu berhemah hendaklah sentiasa cermin hadapan kenderaan berhabuk dan menghalang pandangan. Itu dah salah lah. So, 1 automatically kita tak pakai.
sebab itu kenyataan yang salah. So 2, 3 dan 4 lah jawapan dia yang sebenarnya ya. Alright, saya harap jelas untuk soalan 57. Jawapan sebenarnya adalah D ya, bukan B seperti yang terdapat dalam buku ni. Alright, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 115. Soalan nombor 115 dia berbunyi, jom cari soalan di mana pula tu. Okey. Kenal pasti perlakuan pemandu semasa beroperasi yang boleh membahayakan nyawa penumpang daripada pilihan jawapan yang di bawah. Pilihan jawapan di bawah. A. Mematuhi had laju yang ditetapkan. Okey. B. Mematuhi jarak di antara kenderaan. C. Memastikan lampu berfungsi apabila memandu pada waktu malam. D. Menambah kelajuan untuk cepat sampai ke destinasi. Nampak sangatlah yang D itu mengarut. Okey, so jawapan untuk soalan 115 adalah D ya, bukan A seperti yang ada dalam buku ni. Alright, so jelas ya dekat situ. Kadang-kadang soalan tu mengelirukan, so kita perlu baca 2-3 kali untuk dapat kefahaman apa yang soalan tu nak. So barulah kita boleh jawab dengan baik. Alright, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 151. Soalan 151 berbunyi, amat penting bagi pemandu sentiasa tenang dan di dalam apa jua keadaan yang ditimbulkan oleh penumpang sukar. Okey. A. Mengawal nada suara. B. Mengawal kemarahan. C. Mengawal pemanduan. D. Mengawal kelajuan. Jawapan dalam buku ni A ya, mengawal nada suara. Itu tak ada kena-mengena lah dengan soalan yang dinyatakan. Okey. So jawapan dia yang sebenarnya adalah B, mengawal kemarahan. Okey, so jawapan yang sebenarnya adalah B, bukannya A seperti yang tertulis dalam buku ni ya. So tuan-tuan kena pastikan benda tu ya. Sayang tu, mungkin satu soalan tu itulah penentu kita lulus ke gagal. Alright. Kita pergi pula kepada soalan ketujuh. Soalan ketujuh yang ada jawapan yang salah, iaitu soalan nombor 179. Okey. Berikut merupakan situasi yang mungkin wujudkan keadaan titik buta kecuali okey, A. Memberhentikan kenderaan. B. Memotong kenderaan di hadapan. C. Membelok ke kiri atau kanan. D. Mengundur. Jawapan dalam buku ni untuk soalan 179 adalah D ya, mengundur. Itu salah tu. Mengundur pun ada titik buta ya. Yang tak ada titik buta bila kereta berhenti. So jawapan yang sebenarnya adalah A. So jangan keliru ya. So itu adalah 7 jawapan yang salah dalam buku ni yang saya dah nyatakan. Saya harap saya dapat membantu tuan-tuan, puan-puan sedikit untuk lulus ujian memandu untuk kursus PSV e-hailing ataupun taksi ya. Alright, saya dah tengok dalam buku ni 180 soalan tu saya dah tengok semua. Dan kesimpulannya saya secara peribadi merasakan yang kalau tuan-tuan buat 180 soalan tu dia tidak banyak membantu ya. Dia boleh membantu tetapi tidak banyak membantu sebab soalan dia banyak berulang-ulang dekat situ. Okey, untuk lulus tips dia. Okey, tuan-tuan kena fokus pada contohnya SMS, salam mesra, santun, modul operasi taksi, PSV, taksi, Grab, kereta sewa tu tuan-tuan kena fokus juga dekat situ ya. Dan sedikit tentang akta tu, selebihnya pemanduan selamat tu itu sepatutnya dah tak ada masalah. Sebab dalam modul KPP masa nak ambil lesen kereta pun dah ada dalam ni juga ya. Titik buta semua, jarak mengekori 2 saat, 4 saat tu semua. Tuan-tuan kena fokus dekat situ ya. Boleh buat latihan dekat dalam tu, tapi baca juga ya. Alright. So, saya harap saya dapat memberi pencerahan sedikit tentang jawapan-jawapan salah yang terdapat dalam buku ni. So, tuan-tuan tak perlu keliru sangat. Kalau tuan-tuan rasa jawapan tu memang salah dan mengarut, memang mengarut lah tu. Mungkin ada kesilapan teknikal lah ya. Alright. Terima kasih semua sebab dah menonton video ini. Kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan ataupun apa yang nak tambah, sila komen kat bawah. So, saya harap boleh membantu sedikit lah. Sehingga berjumpa lagi di video-video saya yang seterusnya ya. Terima kasih and good luck.